Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai bahagi perpuluhan. Okey, untuk video kali ini cikgu pecahkan kepada beberapa bahagian. Bahagian yang pertama kita akan melihat bahagi perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000. Bahagian kedua kita akan pergi kepada pembahagian perpuluhan dengan nombor bulat. Bahagian yang ketiga, kita akan belajar mengenai cara untuk membahagikan nombor perpuluhan dengan nombor perpuluhan. Dan akhir sekali kita akan lihat latihan yang perlu dijawab. Okey, tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu bahagi 10, 100 dan 1000. Okey, jadi untuk bahagi 10, untuk darab kita pergi ke kanan. Tetapi untuk bahagi, kita akan menggerakkan titik perpuluhan ke kiri. Okey, jadi kita lihat di sini 125.32 bahagi 10. 10 mempunyai satu sifar, maka titik perpuluhan hanya perlu dialihkan sebanyak sekali sahaja ke sebelah kiri. Kerana bahagi ini kita kena alih ke sebelah kiri. Kita alih satu kali ke sebelah kiri, macam ini. Letakkan kedudukan baharu titik perpuluhan dan kita dapat jawapan 12.532. Perkara yang sama juga berlaku kepada bahagi 100, di mana sifar perpuluhan 2 bahagi 100. Bahagi menunjukkan bahawa titik perpuluhan akan bergerak ke kiri dan 100 kita ada 1, 2 sifar. Maka titik perpuluhan perlu dialihkan sebanyak 2 kali. Jadi sifar perpuluhan 2, ini titik perpuluhan kita alih sebanyak 2 kali. 1, 2. Jadi, okey. Jadi sekarang ini merupakan kedudukan baharu bagi titik perpuluhan. Tetapi oleh kerana tidak ada nombor di sini, kita tambahkan angka sifar di depan dan di belakang. Kita perlu tambahkan angka sifar. Jadi jawapannya ialah sifar perpuluhan sifar 2. Dan seterusnya contoh yang ketiga 125 bahagi 1000. 125 merupakan nombor bulat, nombor biasa. Jadi untuk pembahagian ini 125 kita tambahkan titik perpuluhan di belakang. Okey, kita tambah. Seterusnya bahagi menunjukkan bahawa titik perpuluhan perlu digerakkan ke arah kiri dan 1000 mempunyai 1, 2, 3 sifar. Maka titik perpuluhan akan digerakkan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Okey, jadi ini merupakan kedudukan titik perpuluhan yang baharu. Oleh kerana tidak ada nombor di hadapan ini, kita letakkan angka sifar. Maka jawapannya ialah sifar perpuluhan 1, 2, 5. Jadi mudah sahaja. Bahagi menunjukkan titik perpuluhan bergerak ke kiri dan bilangan angka sifar akan menentukan berapa kali titik perpuluhan perlu dialihkan. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu bahagi nombor perpuluhan dengan nombor bulat. Di sini contoh soalan yang kita akan lihat pada hari ini merupakan 1017.24 bahagi 7. Jadi ini merupakan nombor perpuluhan dibahagi 7. Maka oleh kerana kita membahagi 7, jadi sepanjang pengiraan kita akan merujuk kepada sifar 7. Okey, tanpa melengahkan masa, kita terus pergi kepada penyelesaian. Kita tuliskan semula soalan tetapi dalam bentuk lazim. Okey. 1017.24 bahagi 7. Okey. Bahagi 7. Jadi kita pergi kepada bahagian pertama, 1. Untuk 1 ini, 1 tidak mempunyai nilai yang cukup untuk dibahagikan dengan 7. Maka langkah seterusnya kita ambil 2 digit, 10. Okey, bila kita lihat 10, sekarang 10 sudah cukup untuk dibahagikan kepada 7. Tadi 1 tak cukup, sekarang kita gunakan 10. Seterusnya di dalam sifar kita akan di bahagian jawapan, ni cikgu buat anak panah. Di bahagian jawapan kita kena cari 10. Okey. 7, 14. Bila dah sampai 14, kita kena berhenti. Kerana 14 sudah lebih daripada 10. Maka nombor yang sesuai untuk diambil ialah nombor 7. Kita ambil 7. Dan 1 kita tulis di atas. 7 kita tulis di bawah. Dan kita lakukan proses penolakan. 10 tolak 7 dapat jawapan
3. Seterusnya untuk meneruskan pengiraan, nombor 1 ni kita turunkan ke bawah untuk menghasilkan nombor 31. Maka kita akan ulang proses yang sama, di mana sekarang ini kita cari 31 di dalam bahagian jawapan. Di dalam bahagian jawapan dalam sifar 7. Sekarang ni kita lihat 7, 14, 21, 28, 35. Oleh kerana 35 sudah terlebih sebab kita cari 31, tapi sekarang sudah sampai 35, maka kita akan menggunakan 28. Dan di bahagian atas ini ialah, ni cikgu garis sikit atas ini merupakan bahagian jawapan. Jadi di bahagian jawapan kita akan tuliskan 4, dan di bawah 31 ini kita akan tulis 28 dan kita tolak. Jadi kita lakukan proses pengiraan dan kita akan dapat jawapan 3. Ulang proses yang sama kerana masih ada nombor lagi dekat atas. Nombor 7 ini kita bawa turun ke bawah 37 dan lakukan proses yang sama. Nombor 37 kita cari di bahagian jawapan dalam sifar 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42. 42 sudah lebih, maka kita ambil 35. Dan di bahagian atas kita akan tulis 5. Okey, kita tulis 5 di bahagian atas dan 35 kita akan tulis di bawah 37. Kita tolak dan kita dapat jawapan 2. Kita turunkan 2, kita dapat nombor yang baru iaitu 22. Lakukan proses yang sama, cari lagi. 7, 14, 21. 28 tidak sesuai digunakan sebab sudah lebih. Kita guna 21. Jadi di bahagian atas kita akan tulis 3. Dan di bawah kita tulis 21, kita tolak, dapat jawapan 1 dan seterusnya. Nombor yang terakhir ialah nombor 4. Kita turunkan dan menghasilkan nombor 14. Jadi di dalam sifar kita cuba cari 14, 7, 14. Oleh kerana kita jumpa 14, kita terus ambil 14 dan di bahagian atas kita akan tulis 2. Di bahagian atas kita tulis 2 dan 14 di bawah. Kita tolak. Maka untuk pembahagian ini kita tidak mempunyai baki. Jadi untuk bahagian jawapan 14532 titik perpuluhan untuk bahagian jawapan mestilah selari dengan titik perpuluhan yang ada di dalam bentuk lazim. Letak dekat atas ni. Dia mesti selari. Maka jawapan yang kita dapat ialah 145.32. Dan seterusnya, bahagian yang ketiga di dalam video ini, kita membahagikan nombor perpuluhan dengan nombor perpuluhan. Jadi ini contoh soalan kita, 198.24 bahagi 1/2. Jadi cikgu rasa kamu tak pernah jumpalah sifar 1/2 kan? Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jadi cikgu nak kamu perhatikan, setelah soalan ini ditulis semula, apakah perubahan yang kamu boleh lihat di dalam soalan ini? Okey, cikgu ulat sikit. Kita telah melakukan perubahan supaya 1/2 menjadi 12. Jadi cuba kamu perhatikan apa yang berbeza di antara soalan tadi dan soalan yang disalin semula. Okey. Kamu akan perasan di mana titik perpuluhannya sudah beralih kedudukan. Hal ini kerana untuk soalan ini kita telah mendarabkan kedua-dua nombor dengan 10. Nombor yang di hadapan dan nombor yang di belakang. Kedua-duanya kita darabkan dengan 10. Jadi 198.24 darab 10. Oleh kerana 10 ada satu sifar, darab kita gerakkan sekali ke sebelah kanan. Gerak ke kanan sekali. Macam ini. Dan kita akan dapat 1982.4. Dan 1/2 darab 10. 10 ada satu sifar. Darab kita gerakkan ke sebelah kanan. Kita alihkan ke sebelah kanan. Maka kita akan dapat jawapan 12. Dan ada titik perpuluhan dekat belakang ni. Tapi titik perpuluhan tu tak payah tulis pun tak apa. Kerana tujuan kita melakukan proses pendaraban ini ialah untuk menukarkan 1/2 menjadi 12.
Kalau kita tidak tukarkan 1.2 ini menjadi nombor bulat seperti ini, kita akan menghadapi kesukaran untuk membahagi. Dan ingat, kedua-dua nombor ini mesti didarabkan dengan nombor yang sama. Macam contoh, apabila cikgu menggunakan 10, maka nombor yang seterusnya juga menggunakan 10. Dia tidak boleh 1, 100, 110. Ataupun 1, 1000, 1, 100. Tidak boleh. Dia mesti sama. Kalau 10, 1.2 kita darab dengan 10, nombor dekat depan ni pun kita darab dengan 10. Kita kekalkan nilai dia. Mesti didarabkan dengan nilai yang sama. Okey, sekarang ni kita sudah dapat 12. Maka kita perlu merujuk kepada sifir 12 untuk menyelesaikan soalan ini. Jadi kita akan tulis soalan di dalam bentuk lazim. Okey. 1982.4 bahagi 12. Okay, jangan terbalik bahagi 12 di luar. Okey, jadi sekarang ini kita lihat angka yang pertama di dalam rumah ni. Cikgu panggil ni rumah lah sebab nampak macam bumbung rumah. Jadi kita lihat angka yang pertama, angka 1. Okey, 1 contoh. Kita ada 1 bola nak bagi dekat 12 orang. Cukup ke tidak bola tu? Tak cukup kan? Kerana 1 bola nak bagi dekat 12 orang. Mana boleh berebutlah dia orang nanti. Jadi sekarang ni kita ambil nombor yang seterusnya, 9. Jadi sekarang ni kita ada 19. Ini contoh cikgu bagi 19 bola nak dibahagikan kepada 12 orang. Cukup ke tidak? Cukup. Maka apabila cukup, kita akan ambil nombor 19. Jadi di bahagian jawapan kita cari 19. Okey, sini 12, 24. Okey, 24 sudah lebih, maka kita akan ambil 12. Jadi kita ambil 12, tolak, dan di bahagian atas, di bahagian ruangan jawapan kita tulis 1. Ingat, 1 ini perlu ditulis di atas 9. Jangan ditulis di atas 1. Kerana atas 1 tadi kita sudah tidak pakai. So, dia tidak cukup tadi kan. Kita ambil 9 kan. Jadi jawapannya perlu dituliskan di atas 9. Jadi kita lakukan penolakan dan kita dapat jawapan 7. Masih ada nombor lagi, iaitu nombor 8. Kita turunkan 8. Sekarang kita perlu cari 78. Sekarang kita kena cari 78 di dalam bahagian jawapan. Sifir 12. Okey, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84. 84 sudah lebih. Maka kita akan ambil 72. Dan kita tulis di bawah 78. Seterusnya, bahagian depan ini 6 darab 12. 6 kita tuliskan di bahagian jawapan. Di sini. Kamu boleh lihat 6 ditulis di sini. Dan kita lakukan proses penolakan. Kita dapat jawapan 6 dan kita ulang proses yang sama. Sampai nombor di atas ini sudah habis. Ataupun dalam erti kata lain, kehabisan nombor. Jadi 62. Nombor yang seterusnya ialah 62. Kita cari lagi 62. Kita dapati kita hanya ada 60. 72 tak boleh. So, sudah lebih. Jadi kita ambil 60 dan di bahagian atas kita tulis nombor 5. Kerana 5 darab 12 jawapannya 60. Kita tulis 5 di atas. Okey, kita lakukan proses penolakan. Kita akan dapat jawapan 2. Jadi untuk pembahagian, kamu jangan risau dengan titik perpuluhan. Titik perpuluhan, kita akan lihat titik perpuluhan semasa kita menulis jawapan. Bila kita dah dapat semua jawapan, barulah kita akan berikan perhatian kepada titik perpuluhan. Jadi sekarang ini kita turunkan nombor 4. Kita dapat nombor yang baru, nombor 24. Kita cari 24 dan itu dia. Kita jumpa 24. Jadi kita terus ambil 24 di bahagian atas. Kita tengok depan sifir. Kita ambil 2 di bahagian atas. Dan 24 tolak 24 jawapannya sifar. Sekarang ini bila kita sudah selesai, barulah kita memberikan perhatian kepada titik perpuluhan. Sama macam contoh sebelum ini, tadi, contoh yang tadi, kita cuma perlu tulis semula titik perpuluhan selari dengan kedudukan yang ada di dalam soalan. Itu macam itu. 165.2. Jadi jawapan bagi soalan ini ialah 165.2. Maka untuk bahagi perpuluhan dengan nombor perpuluhan, kamu kena fikirkan cara macam mana untuk menjadikan nombor
yang dibahagikan kepada nombor bulat. Bukan nombor yang di depan tetapi selepas simbol bahagi. Nombor selepas simbol bahagi ni kalau dia di dalam bentuk perpuluhan, kamu kena darabkan supaya ianya bertukar menjadi nombor bulat. Okey. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Ini ada sedikit latihan yang kamu boleh cuba jawab. Okey, latihan ini 1 dan 2 melibatkan pembahagian 10, 100, 1000, 3 dan 4 pembahagian nombor perpuluhan dengan nombor bulat, dan soalan 5 dan 6 pembahagian nombor perpuluhan dengan nombor perpuluhan. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Selamat menjawab. Terima kasih.